Daripada Nur Fahanim Daud. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau suami lafaz talak satu pada isteri, tak sampai 1 jam suami lafaz rujuk semula, sah ke rujuk tersebut dan bolehkah bersama? Perlu ke maklum pada Jabatan Agama Islam lafaz cerai tersebut dan kena bayar denda ke? Baik, perbuatan lafaz rujuk ataupun cerai, mahkamah yang menentukan jatuh ataupun tidak talak itu. Jadi seboleh-bolehnya pergilah ke pejabat agama untuk membuat pengesahan cerai. Kemudian kalau berlaku pula cerita pula, kami dah rujuk 2 hari sejam lepas tu pula tengok pula pengesahan rujuk pula. Jadi saya nasihatkan kepada akak, sila pergi ke pejabat agama supaya ada rekod. Kalau tak pergi, macam-macam alasan besok, tak jatuh hai abang weh, abang pun rasa tak jatuh, pakat dua orang pakat, tak jatuh, aku tak jatuh, duduk je lah. Jadi kita kena pergi pejabat agama, ajak suami pergi pejabat agama, isi borang semua, biar mahkamah menentukan jatuh ataupun tidak talak, sah ataupun tidak rujuk tu balik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, daripada Liana Ipan, nak tanya, kalau berdoa semasa sujud dalam bahasa Melayu boleh tak? Dalam hati lah, dalam hati. Sujud yang terakhir sekali tu doa dalam hati. Tak payahlah bercakap tu, ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah COVID ni. Dia pula jadi tu imam, duk pakai mikrofon pula, satu masjid dengar pula. Dalam hati, niat dalam hati, baca dalam hati. Ya. Daripada Wan Najihah, hukum meniaga online tapi menggunakan peralatan pejabat seperti wifi, komputer dan sebagainya. Dah nama untuk income sendiri, pak siapa nak guna yang pejabat punya? Pak siapa nak guna komputer pejabat punya? Kemudahan photostat, kemudahan email, kemudahan laptop. Hak pejabat-pejabat punya dengan duk campur dengan income, side income. Kita tak mau macam tu. Buat sendiri. Ambil pada waktu yang tak kerja, pada waktu pejabat. Kita bukan setakat bercakap tentang penggunaan mesin photostat, email, komputer pejabat. Kita juga bercakap waktu kerja di pejabat, waktu kita bekerja tu, dibayar gaji kita. Tapi waktu tu pula kita pergi gunakan masa pergi duduk berniaga pula, siap pergi buat postage lagi. Tinggal pejabat, tinggal kerja, buat postage untuk peribadi. Tu salah tu. Saya tak kata haram lah, tapi syubhat perbuatan tu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, daripada Ahmad Nasrul Haq, cara terbaik untuk melunaskan hutang arwah ayah yang dah tak jumpa orang yang dia berhutang tu? Kalau kita dah usaha cari keluarga dia, waris keluarga, kalau dia masih ada waris keluarga, tak jumpa juga, serahkanlah wang tadi kepada pejabat Baitul Mal. Pergi ke pejabat agama, Jabatan Agama, dia ada Baitul Mal, serah pada dia. InsyaAllah lepaslah tanggungjawab kita, mudah-mudahan selesailah masalah hutang tadi. Daripada Zulaika Miazara, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, sekiranya suami tak beri nafkah, dalam masa yang sama isteri baru dapat kerja, tapi isteri tak bagi tahu suami sebab takut suami minta duit. Suami memang akan minta duit bila dia tahu isteri ada duit. Even bila isteri tak ada duit pun suami suruh pinjam pada orang lain. Apa hukum isteri pergi keluar bekerja tu, suami tidak tinggal sekali dengan isteri? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama sekali, kenalah beritahu bahawa isteri bekerja. Kenalah bagi tahu bahawa suami isteri keluar rumah. Kalau akak keluar rumah tanpa izin daripada suami, berdosa juga. Jadi pergilah bagi tahu. Okey. Yang kedua, masalah dia nak minta duit. Kalau dia tahu akak ada duit, duit itu adalah duit kakak, suami tak boleh paksa bagi duit kat dia. Sedangkan isteri itu tanggungan suami, bukan isteri menanggung suami. Kalau dia tak bagi nafkah, dia pula tak bekerja, dia pula minta duit isteri, isteri boleh mengadu ke pejabat agama. Pergi mengadu pejabat agama. Masalah kita hari ni tak nak mengadu pada mak,
tak nak mengadu pada keluarga, tak nak mengadu pada pejabat agama, dia takkan boleh selesai masalah. Macam mana kita berkahwin hari tu? Kita libatkan berapa orang? Kita libatkan keluarga kita, kita libatkan mak bapak dia, keluarga kita, naib qadi, saksi, satu kampung tahu kita kahwin. Kenapa bila ada masalah kita seorang tanggung? Pergi bagi tahu. Kita ada mak dia, mak, suami saya ni tak kerja, nak minta duit saya ni. Bapa, laki saya tak kerja, pukul saya kalau saya. Pergi cerita kat mak pak. Mak pak pun tak boleh nak bantu, pergi jabat agama. Biar jabat agama panggil dia, siapa hantar bagi nafkah kat isteri. Balik dari jabat agama, dia tampak kita pula pergi balik. Pergi lagi jabat agama mengadu, dia tampak saya nak minta cerai. Dah selesai masalah. Wallahu a'lam. Soalan daripada Wan Najihah, Ustaz, ada satu soalan tentang harta pusaka. Apa hukum harta pusaka tidak dibahagikan kepada semua adik-beradik? Hanya beberapa adik-beradik saja yang dapat. Baik, harta pusaka kenalah diserahkan kepada yang berhak mendapat. Okey, yang berhak mendapat. Jadi kalau yang mana tak dapat sedangkan dia berhak dapat, dia boleh buat aduan, boleh saman pun, okey, boleh buat caveat pun. Harta kena bahagi kepada yang berhak mendapat pusaka ni. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil, haram. Nak makan benda haram, masuk neraka dengan sebab makan benda haram. Makan benda haram ni tuan-tuan, masuk neraka ni dia jadi darah daging. Bukan setakat makan harta anak yatim, makan harta riba, makan harta duit curi, duit rompak, makan bangkai pun mana masuk dalam badan. Hari ni orang nak masuk dalam badan bangkai binatang orang masuk, mayat orang pun masuk dalam badan ni. Tak jadi darah daging kita, dia jadi darah kita, rosak darah kita. Ini ingat tuan-tuan, bukan setakat makan benda haram ni, makan duit judi, duit nombor ekor je, makan bangkai pun dia jadi darah daging juga. Tapi dia kata ubat, Ustaz. Ubat apa pada bangkai? Mana ada ubat pada bangkai? Merapu. Adakah ubat pada bangkai? Bangkai monyet. Tapi Ustaz, monyet ni sembelih dulu. Mana boleh sembelih monyet tu? Kalau sembelih pun tak boleh dimakan monyet tu. Dia bangkai. Bila jadi darah daging kita? Apa hukum? Tak ada ubat. Dia pun kata, Ustaz, dia jadi ubat ke? Ubat ke benda apa bangkai? Nama pun bangkai. Boleh jadi ubat. Benda kotor, benda najis, boleh jadi ubat? Tak ada. Wallahu'alam. Assalamualaikum Datuk. Pandangan Datuk berkenaan seorang bapa yang nak jadi wali anak kahwin, datang ke majlis tapi bersyarat tak nak jumpa siapa-siapa, malah tak mahu berjumpa bakal bisan dan bakal menantu. Dia bagi tahu dia datang sebagai wali saja dan tak nak nikahkan anak dia sendiri. Bapa ni dah berkali-kali enggan hadirkan diri untuk jadi wali. Baik, kalau dia datang ke majlis perkahwinan tu dan dia nak jadi wali pada anak dia, cuma dia tak mau jumpa besan, tak apa. Bukan besan tu nak kahwin, dia nak kahwin anak dia. Masa akad nikah dia jadi wali dan dia berwakil walikan kepada naib qadi, sah lah, dia ada sekali. Cuma dia tak nak cakap tak apa masalah dia, kita pun tak tahu. Tu saya tanya dia lah, kita tanya dia pun tak jawab. Aku datang dia pun syukur dah, mungkin ada krisis ke apa dengan anak dia. Masalahnya dia datang dan dia setuju untuk sign, dia jadi wali. Cuma dia tak nak akad nikah, dia suruh naib qadi. Maka dia pergi akad wakil kepada naib qadi untuk menikahkan anak dia. Dia berwakil wali, tak apa, sah. Yang kita tak maunya dia tu tak mau datang, dia tak mau jadi wali. Yang ni yang masalah. Dia tak mau datang satu hal, dia tak mau jadi wali satu hal. Yang ni yang timbul masalah. Yang ni kena pergi jabat agama lain, bagi tahu dekat tuan qadi, bapak saya tak nak jadi wali, macam mana cerita ni. Itu mahkamah boleh selesaikan.
Tak boleh pula abang dia kata, tak apa adik, ayah tak nak jadi wali, abang boleh ganti. Oh no. Bapak masih hidup ke. Jangan duk potong queue pula. Jadi mahkamah pergi sana. Wallahu a'lam.